Pada era globalisasi ini, umat Islam sering berdepan dengan pelbagai cabaran yang melanda. Di antaranya adalah serangan ideologi barat terhadap umat Islam. Cabaran tersebut haruslah ditangani agar tidak menjadi barah di kalangan umat Islam. Definisi serangan ideologi barat terhadap umat Islam adalah serangan pemikiran atau ideologi, juga dikenali sebagai al-ghazwu al-fikri di dalam bahasa Arab. Ia adalah satu istilah kontemporari yang amat popular di kalangan umat Islam. Sebagai serangan yang bukan berbentuk fizik, ia mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan brainwash atau dengan istilah lain dikenali sebagai tough control atau ideological reform. Setiap ideologi atau ajaran akan mendakwa mempunyai autoriti kebenaran dan berusaha meyakinkan pihak luar dengan pelbagai cara. Umat Islam kini diserang oleh pelbagai ideologi barat yang dapat merosakkan pemikiran. Antaranya adalah umat Islam kini diserang oleh pelbagai ideologi barat yang dapat merosakkan pemikiran umat Islam. Antaranya adalah sekularisme, humanisme, rasionalisme, globalisasi dan kapitalisme. Sekularisme adalah pahaman yang menolak campuran kuasa gaib dalam kehidupan manusia. Ini adalah ideologi yang memisahkan urusan agama dengan kehidupan dunia, seperti pentadbiran, politik, ekonomi dan juga pendidikan. Pahaman sekularisme telah menjadikan manusia itu sebagai Tuhan dan manusia lain menjadikan dirinya sama ada jaya ataupun tidak. Ini kerana urusan mereka jadi campur tangan kuasa gaib. Sekularisme adalah ideologi manusia mengenai setiap kehidupan yang perlu bersandarkan kepada negara atau kebendaan. Seterusnya ialah globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang melibatkan penyebaran ideologi, budaya dan teknologi di seluruh dunia. Dalam konteks Islam, globalisasi telah mempengaruhi masyarakat Islam dalam banyak cara. Ada pandangan yang menganggap globalisasi sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Islam, sementara yang lain melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat nilai-nilai tersebut. Globalisasi juga merupakan istilah bagi melenyapkan dinding dan jarak antara satu bangsa dengan bangsa yang lain dan antara satu budaya dengan budaya yang lain. Humanism. Humanism adalah satu agenda yang berpusatkan kepada nilai manusia dalam membuat keputusan. Fahaman humanism ini bukanlah satu fahaman yang baru muncul. Keyakinan masyarakat Kristian berdasarkan kepada kewujudan Tuhan. Manusia pula adalah hamba ciptaan Tuhan yang bergantung kepadanya. Pemikiran humanism meletakkan kehendak manusia sebagai matlamat dan pusat kehidupan. Kebebasan kehendak dijadikan sebahan. Negara, kerajaan dan ritual agama hanya timbul setelah berlaku pertembungan dalam kehendak-kehendak tersebut. Tetapi dengan kemajuan teknologi, mereka mempromosikan globalisasi dan ianya menuju ke arah mengecilkan kembali kuasa kerajaan dan fungsi agama untuk memberi ruang kembali kepada kehendak manusia. Rasionalisme. Rasionalisme adalah satu kaedah penyelidikan dan uji kaji yang menyatakan bahawa akal adalah sumber utama pengetahuan. Konsep utama yang menjadi pegangan ini ialah kepercayaan terhadap kemampuan dan autoriti akal fikiran untuk menyingkap ilmu dan kebenaran. Rasionalisme tidak mendakwa bahawa manusia lebih penting daripada haiwan atau elemen alamiah yang lainnya. Rasionalisme mengukur bahawa daya intelek yang wujud secara semula jadi dalam diri manusia mampu mencari dan mengagapi kebenaran. Ia menganggap akal sebagai sumber tertinggi untuk mendapat kebenaran dan mencapai segala ilmu pengetahuan. Rasionalisme yang berasaskan nilai-nilai saintifik menolak adanya wahyu dan mukjizat atas tanggapan bahawa
kedua-dua benda ini dilihat tidak logik. Akhir sekali ialah kapitalisme. Kapitalisme ialah suatu sistem ekonomi berdasarkan hak milik peribadi atas semua jenis harta benda dan kebebasan mutlak ke atas individu untuk mengadakan persetujuan dengan orang lain dan mengikat dirinya dalam kegiatan-kegiatan ekonomi mengikut pilihannya demi keuntungan dan kesejahteraan dirinya. Bermakna, sistem kapitalis berasaskan bahawa individu adalah menjadi pemilik mutlak terhadap apa yang dihasilkannya. Orang lain tidak mempunyai apa-apa hak ke atasnya. Individu berhak memonopoli semua alat produksi yang dapat dicapai dengan usahanya dan berhak untuk tidak mengeluarkannya, kecuali pada jalan yang memberikan keuntungan kepada dirinya. Kesan serangan yang disebabkan ideologi barat terhadap Islam. Yang pertama ialah memberi kesan yang sangat mendalam terhadap iman pada diri seseorang kerana memisahkan agama daripada kehidupan dunia semata-mata. Yang kedua ialah pencabulan kedaulatan sesebuah negara dan bangsa dari segi bahasa, budaya, undang-undang, tanah air dan agama. Ia akan melahirkan bangsa Melayu yang tiada identiti keislaman, kemelaluan dan ketimurannya, yang mengakibatkan pencabulan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dirancang oleh orientalis barat. Ketiga ialah memberi kesan kepada Islam memandang ekonomi sebagai perkara yang serius, kerana Islam menilai bahawa harta itu merupakan salah satu daripada 5 keperluan asas dalam kehidupan. Dalam erti kata lain, tiada golongan yang ditindas atau menindas. Apabila membincangkan sistem ekonomi kapitalis, tidak terlepas daripada pengalaman faedah yang mana dianggap sebagai riba yang diharamkan oleh Al-Quran. Yang seterusnya ialah pandangan bahawa pengetahuan dapat dicapai melalui akal dan pemikiran rasional. Rasionalisme telah mempengaruhi banyak bidang, termasuk sains, filsafat dan seni. Rasionalisme dapat membantu mendorong kemajuan dan inovasi, tetapi juga dapat mengabaikan aspek-aspek penting dari kehidupan yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Akhir sekali ialah pandangan hidup yang menempatkan manusia sebagai pusat segala hal. Hal ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk seni, sastra dan filsafat. Humanisme juga melahirkan pemikiran bahawa manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan mencapai potensi tertinggi mereka. Namun, humanisme juga dapat menyebabkan individualisme yang berlebihan dan mengabaikan nilai-nilai spiritual. Langkah-langkah mengatasi serangan ideologi barat terhadap Islam ialah: pertama, melalui individu. Sebagai manusia yang mempunyai kepercayaan agama, umat Islam mestilah berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber rujukan. Umat Islam mestilah meninggalkan sikap mengagung-agungkan ketamadunan barat yang kononnya membawa kemajuan dan kemodenan. Langkah-langkah mengatasi serangan ideologi barat terhadap Islam melalui pihak berkuasa pula. Pihak-pihak berkuasa, sama ada badan kerajaan ataupun bukan badan kerajaan, juga memainkan peranan yang penting dalam membendung penularan ideologi barat yang semakin berleluasa. Ilmuwan Islam hendaklah mengadakan kelas-kelas pengajian agama dan berusaha memberikan gambaran sebenar kepada umat Islam dalam pelbagai cara seperti penulisan ilmiah, ceramah, katalog dan sebagainya. Pihak berkuasa mestilah mengharamkan segala media yang boleh merosakkan nilai murni Islam dengan menukarkan kepada alternatif yang bermanfaat agar dapat mendidik dan melahirkan umat Islam yang berpekerti mulia, bertamadun tinggi, berilmu dan membuka minda masyarakat agar dapat membawa negara menjadi maju berdasarkan syariat Islam. Kesimpulan daripada penerangan yang diberikan, dapat disimpulkan bahawa ideologi barat telah mempengaruhi pemikiran umat Islam di banyak negara.
melalui pelbagai medium dan cara. Serangan pemikiran ini bermula dengan mengetengahkan usaha westernisasi yang bertujuan untuk membaratkan sesebuah negara. Serangan pemikiran ini melanda pemikiran umat Islam di kebanyakan negara Islam setelah berakhirnya fasa penjajahan barat di dunia Islam. Pelbagai usaha dirancang dan dilancarkan untuk mematahkan kemarahan agama Islam yang pada suatu ketika dahulu pernah memerintah sepertiga dunia. Terbukti bahawa umat Islam sukar untuk ditewaskan dengan senjata dan peperangan fizikal. Justru, kaedah paling berkesan untuk menundukkan umat Islam adalah menerusi serangan terhadap faktor utama kekuatan umat Islam, iaitu serangan ke atas iman mereka.